Hai semua, dalam video ni saya akan terangkan bagaimana cara untuk membuat satu tabel yang dipanggil literature metric. Tabel literature metric ini sangat membantu ataupun perlu dibuat semasa kamu membuat literature review untuk kajian kamu. Ada dua tujuan mengapa kamu buat literature review. Yang pertama, kamu buat literature review untuk menunjukkan kepada pembaca dan examiner bahawa kamu tahu secara mendalam tentang topik kajian kamu. Yang kedua, kamu buat literature review juga untuk menunjukkan kepada reviewer ataupun examiner tentang research gap yang ada dan yang membolehkan ataupun menyebabkan kamu membuat sesuatu kajian. Video ini adalah salah satu daripada beberapa video yang saya telah buat dan akan buat untuk membantu kamu membuat tesis tahun akhir ataupun projek tahun akhir. Saya cadangkan kamu subscribe video ini supaya kamu dapat menonton video-video yang ada dan yang akan datang. Okay, so cara untuk membuat literature metric. Perkara pertama yang kamu kena buat ialah kamu prepare satu table seperti ini. Okay, table ini ada 5 kolom. Kolom pertama adalah untuk study and country of origin. Kolom kedua ialah untuk purpose or objective of the article or research paper. Kolom ketiga untuk data collection method and population and also sample. Kolom keempat untuk variables, iaitu dependent variable, independent variable dan control variable. Ya, kolom yang kelima ialah untuk results of the study or findings of the study. So kamu buat table seperti ini. Kemudian langkah kedua, kamu cari 10 artikel yang terkini yang berkaitan dengan topik kajian yang kamu nak buat. Dalam contoh yang saya tunjukkan ni, pelajar ini membuat kajian tentang perkara-perkara yang menentukan sesebuah perniagaan mendapat going concern audit opinion. So pelajar ni cari 10 artikel yang berkaitan dengan topik ini yang terkini. Itu langkah kedua, cari artikel. Langkah ketiga, kamu baca setiap artikel dan kamu buatkan ringkasan untuk setiap artikel itu berpandukan table literature metric yang kamu dah buat. So kamu baca contohnya artikel pertama, kamu baca, so kamu tulis dia punya study and country of origin seperti ni. Penulis kajian ialah Chapson et al. Dan tahun diterbitkan kajian ini ialah 2013. And then country of origin contohnya ialah Denmark. So and then kamu pun kenal pasti apakah purposes or objective of the study. Dalam contoh ni ialah to investigate the audit behavior before bankruptcy and related ongoing concern reporting. Kemudian kamu isikan perkara yang ketiga, iaitu data collection and supposed to be population and sample. So dalam contoh ni, Cuval and 2,941 bankrupt firms in the period of 2007 to 2011. Kemudian kamu kenal pasti variable dia. Dependent variable sangat penting. Dalam contoh ni, dependent variable ialah going concern opinion issuance. Independent variable ada beberapa. Kemudian kamu kena kenal pasti juga dia punya control variable. And then kamu tuliskan dalam kolom kelima ni finding of the study. So jika objektif ini ialah to investigate something and then the findings supposed to be selari dengan apa yang dikaji. Contohnya dalam kajian, sesuatu kajian tu, kajian tersebut nak kaji kesan variable C kepada variable A. So dalam finding dia mesti dah tulis C has a significant effect on A ataupun C has no significant effect on A. Okay, itu cara untuk buat table ni. So untuk semua artikel yang dicari,
Katakanlah kamu cari 10 artikel, so kamu buat 10 artikel, kamu buatkan ringkasan dan masukkan dalam table ni, 10 artikel contohnya. Saya rasa dalam contohnya pelajar ni buat 10 artikel. So, kemudian kamu susun artikel tu. Dalam table ni kamu susun artikel tu sama ada yang terawal hingga terkini ataupun yang terkini sehingga yang terawal. Kamu buat susunan mengikut tahun bila artikel itu diterbitkan. Tujuan kamu buat susunan mengikut kronologi bila artikel ini diterbitkan ialah untuk membolehkan kamu lihat flow. Apa yang paling awal dikaji, kemudian siapa pengkaji selepas itu, apa yang dia buat, kemudian kajian selepas itu, dan kamu akan lihat flow. Kajian yang awal agak ringkas, kemudian ada orang extend kajian. Orang selepas itu buat penambahan. Orang selepas itu buat kajian yang lebih mendalam ataupun mengkaji lebih variable lagi. So, bila kamu dapat flow tu, ianya sangat berguna. Bila literature metric ini siap, kamu boleh gunakan literature metric ini untuk mencapai dua tujuan asas untuk membuat literature review, iaitu yang pertama, kamu boleh menunjukkan kepada reader. Kamu buat ulasan daripada table ni, siapa yang buat kajian paling awal, kemudian apa yang berlaku selepas itu, apa findings dia, siapa yang extended tadi, siapa buat penambahan variable, siapa buat kajian di negara lain yang berbeza daripada negara yang pertama kajian dibuat. So, kamu boleh buat ulasan dan itu menunjukkan bahawa kepada pembaca ataupun examiner bahawa kamu tahu tentang topik yang ingin kamu kaji secara mendalam. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kamu dah siap literature metric ni, kamu juga boleh menunjukkan dengan jelas kepada reader dan examiner apakah gap yang ada dalam topik ini. Contoh seperti pelajar ni, dia dah buat literature metric untuk 10 artikel terkini dalam bidang faktor-faktor yang menentukan bagaimana sesebuah perniagaan akan mendapat going concern opinion. Bila dia dah buat literature metric untuk 10 artikel tersebut, dia boleh buat satu kesimpulan bahawa ada sesuatu gap di dalam kajian ataupun perkara yang penting dan belum buat di dalam bidang ini. Dan tengok kat sini, dan pelajar ini membuat kajian untuk memenuhi gap tersebut. Kalau kamu lihat di sini, perkataan yang digunakan ialah based on the literature metric above, there is a gap in the literature in the context of Malaysia on whether auditor specialization, auditor switching, and auditor remuneration can influence the auditor going concern opinion decision. So, sangat bagus jika kamu menulis literature review, sangat bagus kamu prepare this literature metric table. Dia membantu kamu untuk membuat literature review yang bagus. Itu saja tips yang saya kongsi hari ini. Kamu boleh berkomunikasi dengan saya di ruang komen, dan kamu boleh share video ini supaya lebih ramai orang mendapat manfaat daripadanya.